Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, sambung dan bukan ia Allah Ta'ala, dan bukan ia Allah Ta'ala arak. Kita sambung dalam perbahasan sifat yang keempat daripada 13 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat daripada 13 sifat ni nama dia mukhalafatuhu lil hawadith. Itu nama bagi sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, kita sebelum kita sambung bukan arah, kita ulang balik. Makna mukhalafah ta'ala lil hawadith ni, Allah Ta'ala bersalahan dengan hawadith, dengan yang baharu. Apa makna bersalahan dengan baharu? Makna dia Allah tak serupa dengan yang baharu. Itu makna kepada sifat salbiah mesti ada tak salbiah, nafi. Mesti ada salbi, kita menafikan, ternafi. Sebab tu makna mukhalafah itu tak sama, tak serupa, tak semacam dengan baharu. Tak semacam tu dari segi mana? Tak semacam pada zat Allah Ta'ala, tak serupa pada sifat, dan tak serupa juga pada af'al Allah Ta'ala. Baik. Jadi dia jelas yang kata Allah Ta'ala ni mukhalafah, tak sama, tak serupa, tak semacam pada segala sifat. Sebelum sifat tu dia mula dengan sifat dulu, barulah zat. Artinya wajib bersalahan, wajib tak sama zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya sifat Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Zat Allah Ta'ala dan segala sifat Allah Ta'ala tak sama dengan segala yang baharu. Baik. Tak sama tu pada sedia kala, ini azali lagi, dan sentiasa sampai bila-bila. Itu makna sentiasa. Maknanya, makna bersalahan itu tiada sesuatu benda yang menyamai, yang sama dengan zat Allah Ta'ala pada sedia kala, yani pada azali, dan sentiasa sampai bila-bila. Dan tiada ada sesuatu benda yang menyamai dengan segala sifatnya sifat Allah Ta'ala pada sedia kala dan sentiasa pada bila-bila. Maka baru tafriq ni. Ini sambungan. Dia nak bahas Allah Ta'ala tak sama dari sudut sifat. Yang sebelum daripada ni, Allah Ta'ala ni tak sama dengan yang baharu. Apa dia? Zat Allah Ta'ala tak sama dengan zat baharu. Settle. Yang kedua pula, mukhalafah ni dari segi sifat. Sifat Allah Ta'ala ni tak sama dengan sifat yang baharu. Bila? Pada nisbah sedia kala, azali. Dan sentiasa, dan sampai bila-bila dia bersifat dengan mukhalafah. Sampai bila-bila. Maka tafriq. Ini huraian. Huraian kata sifat Allah Ta'ala ni tak sama dengan baharu. Maka ia Allah Ta'ala bukan jirim. Sifat Allah Ta'ala ni bukan jenis jirim. Zat Allah Ta'ala ni bukan jenis jirim. Iaitu yang kata jirim tu apa dia? Iaitu jirim tu sesuatu yang memenuhi, yang mengambil. Memenuhi makna mengambil. 8 sebesar zatnya, mengambil ruang sekadar dirinya. Tu ta'rif jirim. Jirim ini sesuatu benda, suatu perkara apa saja yang bersifat dengan mengambil ruang sekadar diri dia. Tu makna jirim.
Dan bukan ia, ya Allah Ta'ala jisim. Kita baca dulu, lepas tu kita ni balik. Dan bukan ia, ya Allah Ta'ala jisim yang latif. Apa dia jisim yang latif? Seperti cerah cahaya. Dan zulmah, gelap. Dan ni tafsir. Dan cahaya. Dan ni nak atah tafsir pada kata cerah. Dan cahaya. Dan bukan ia, ia Allah Ta'ala jauhar firdun. Apa dia jauhar fird? Iaitu sesuatu benda yang haluh, yang tiada menerima bahagi. Dan bukan ia, baca lagi, belum kita urai. Bagi kita pening dulu. Dan bukan mukhalafah pula. Dan bukan ia, ia Allah Ta'ala tu arak. Mukhalafah pada sifat lagi. Bukan ia, ia sifat Allah tu arak. Arak pula. Iaitu yang kata arak tu apa dia? Sifat yang berubah-ubah, yang tiada sah terasin daripada jirim. Tu arak, ta'rif arak, sifat yang berubah-ubah, yang tiada sah terasin daripada jirim. Kerana arak ni dia ma tahayyaza bi ghairi, benda yang menumpan ataupun benda yang melekat di jirim. Tu dia panggil arak. Sifat benda yang tidak boleh berdiri sendiri. Baik. Dan bukan ia arak, iaitu sifat yang berubah-ubah, yang tiada sah terasin daripada jirim. Mana? Seperti warna putih, kuning, gerak, diam. Baik, sebelum kita baca, kita buat rumusan balik. Baru kita baca. Sebelum kita kenal istilah ni, ini kita nak masuk malam ni istilah makhluk. Setiap istilah makhluk itu dicipta oleh ulama kita dalam nak meletakkan nama sesuatu makhluk di dalam medan ilmu usuluddin. Dan nama ini penting kepada kita, ataupun istilah ini penting kepada kita dalam kita nak memahami bahasa tauhid, ataupun nak memahami ilmu tauhid. Kerana medan ilmu tauhid, ulama menggunakan bahasa tauhid. Apabila kita nak masuk medan ilmu tauhid, maka kita terpaksa, minat tak minat, terpaksa kena tahu bahasa tauhid ataupun istilah tauhid, supaya kita nak guna dalam memahami setiap perbahasan ilmu tauhid. Ulama menyatakan kullu ta'ifatun istilahun, tiap-tiap medan ilmu ada istilah yang tersendiri. Itu kunci untuk kita memahami setiap bidang ilmu. Kena faham setiap bahasa dia. Bahasa tauhid tidak sama dengan bahasa fiqh. Sebelum kita nak kenal setiap istilah itu, asas dia kita kena tahu apa dia. Asas dia. Sebelum nak tahu sifat, zat, jirim, arak, jisim terbahagi kepada dua. Jisim kasif, jisim latif. Sebelum tu kita kena tahu dulu standard sesuatu benda Allah Ta'ala buat ini, ataupun dia panggil maqam, sesuatu benda ini ada dengan tiada. Kena tahu asas tu dulu. Yang ada 4 level tu. Yang level maqam ataupun wujudi, amrun i'tibari, hal dan makdum. 4 benda tu kena tahu dulu, baru kita boleh guna istilah ni. Sebab setiap istilah ni, kadang-kadang istilah benda ni dia wujudi, kadang-kadang benda ni dia amrun i'tibar. Sebab tu kena tahu dulu level sesuatu benda tu ada dengan tiada dia tu. Ada sungguh ke, ataupun dia memang benda yang tiada, hanyalah amrun i'tibar saja. Kena tahu tu dulu. Kita ulang balik, kita dah banyak kali sebut. Yang pertama, benda yang wujudi. Sebab kita nak kenal sifat Allah Ta'ala. Kenapa orang kadang-kadang orang tak tahu target objektif pengajian ilmu tauhid? Dia menolak ataupun condemn. Kenapa kita nak tahu benda-benda yang detail-detail ini? Apa peranan dia dengan ilmu tauhid?
Jawab dia kena kembali kepada asas pengajian ilmu tauhid. Objektif dia mesti jelas untuk mengenal Allah Ta'ala melalui perantaraan mengenal sifat, bukan mengenal zat, mengenal sifat Allah Ta'ala. Adakah mengenal hakikat sifat? Bukan. Mengenal hukum sifat saja, bukan hakikat sifat. Hakikat sifat Allah Ta'ala yang ada di zat dia, tidak ada siapa mampu untuk mengenali hakikat sebenar-benar sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Yang kita nak kenal di dunia ini, yang Allah Ta'ala tak buka panca indera kita untuk nampak zat dia, untuk nampak sifat dia. Sedangkan zat dan sifat dia, sifat ma'ani boleh nampak kalau Allah buka hijab. Tapi Allah tak buka. Maka kita dituntut atas dunia ini untuk mengenali hukum sifat. Siapa yang nak menghukum? Akal kita menghukumkan tentang sifat Allah Ta'ala. Sebab tu peranan akal kena belajar. Kerana akal nak memutuskan tentang hukum sifat Allah Ta'ala, bukan nak kenal hakikat sifat. Hakikat sifat wujudi kita nak kenal, bukan. Nak mengenal hukum sifat wujud, sifat qidam, sifat baqa. Itu mesti jelas dia punya target kita. Ngaji tauhid, target dia nak kenal Allah Ta'ala. Kenal metodologi dia, mengenal melalui perantaraan mengenal sifat Allah Ta'ala. Detail lagi, mengenal melalui perantaraan hukum sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, apabila kita nak kenal hukum sifat, akal nak hukumkan sifat Allah Ta'ala, maka kita kena faham. Kena faham benda basic dulu. Sesuatu benda yang Allah Ta'ala buat ni, ada yang hakikat dia wujudi, yang ada sungguh, yang boleh diidrak dengan panca indera, boleh nampak. Kenapa kita nak kena tahu benda wujudi? Kerana sifat Allah Ta'ala ada terkadang sifat wujudi, ada terkadang sifat amrun i'tibar, ada terkadang sifat Allah hal. Kerana kita nak hukum dengan akal. Sebab tu kita kena ada alat asas ini sebagai orang panggil apa? Sebagai asas untuk kita hukumkan. Baru jelas dalam minda kita, dalam akal kita hukum, hukum benda yang ada di zat Allah Ta'ala. Apa dia? Sifat ma'ani. Kalau Allah buka nampak, tu dia panggil wujudi. Tapi Allah tak buka, tak nampak. Apabila tak nampak, kita percaya walaupun tak nampak. Kenapa? Kerana kita nampak dengan akal kita. Suluhan akal kita nampak sifat ma'ani yang ada di zat Allah Ta'ala, jenis bangsa wujudi, bangsa ada sungguh, bukan hanya amrun i'tibar. Itu keyakinan, level yakin kita, kenampakan hati kita. Mesti kita belajar sampai jelas. Itu apabila kita tahu target kita belajar ilmu tauhid dan metodologi kita belajar ilmu tauhid, maka kita pun nampak kenapa kita kena belajar alat asas ni. Kenapa kena tahu wujudi? Kenapa kena tahu amrun i'tibar? Kenapa kena tahu hal? Kenapa kena tahu ma'dum? 4 saja. Tapi kita nak sebut 2. Apa dia? Yang pertama, wujudi. Sesuatu yang wujudi. Apa makna wujudi? Sesuatu benda yang jenis ada. Apa makna ada? Benda yang boleh didapati dengan panca indera. Benda yang boleh nampak. Benda yang boleh dengar dengan telinga. Benda yang boleh cium dengan deria pencium. Benda yang boleh rasa dengan deria perasa, dan benda yang boleh sentuh, maka itu termasuk dalam kategori sesuatu benda yang berada di standard ataupun level wujudiyun. Contoh dia macam kita selalu buat, contoh dia gelas. Nampak dah gelas, nampak, maka masuk wujudi kerana nampak. Kita boleh nampak dengan mata. Apa lagi? Suara. Ada ke tidak? Wujudi ke tidak? Suara tak boleh nampak, tapi boleh diidrak dengan dia, dengan deria sentuh. Wujudi ke tidak? Manis. Wujudi. Kenapa? Kerana boleh rasa. Manis, pahit, masin. Baik, settle wujudi. Yang kedua, contoh dia amrun i'tibar. Benda tak boleh nampak. Asal dia. Suatu perkara, makna dia,
suatu perkara yang tidak ada, hanyalah akal ini, akal kita boleh percaya. Tu orang panggil, bahasa mudah dia panggil benda sungguh tu. Benda tak ada. Amrul i'tibar ni orang panggil benda sungguh. Akal dia ni hanyalah akal boleh menerima, boleh terima, boleh percaya benda tu. Tapi peringkat ada, dia tidak ada. Akal ni hanya boleh percaya, boleh menerima benda tu ada. Hakikat benda tu tidak ada. Hanya kira-kira dengan akal. Akal boleh terima benda tu. Tu dipanggil amrun i'tibar. Hakikat benda yang tidak boleh diidrak dengan panca idra kita. Seperti mana? Seperti gelas. Gelas ini termasuk wujudi. Orang tanya gelas tu design, bentuk ataupun saiz dia. Saiz gelas. Bulat ke? Tinggi ke? Maka belah gelas ni, kita kata gelas ni bentuk dia bulat. Design, bentuk lahir daripada design itu, konsep itu, bentuk itu, bulat itu tidak ada. Boleh nampak dah bulat? Weh, tak boleh. Kalau tunjuk bulat, kena pada gelas. Gelas wujudi. Tapi kita bukan nak gelas, kita nak bulat tu. Diri bulat tu. Maka diri bulat tu ada tak? Tak ada. Pas kita boleh cakap, kita bulat, kita merujuk kepada apa? Merujuk kepada bentuk. Maka bentuk itu benda yang tidak ada. Benda tidak ada. Kalau merujuk, tunjuk bentuk bulat kena pada gelas. Tunjuk kata bola tu bola, ya. Tapi tunjuk bola, kita tunjuk, suruh kawan kita tunjuk bola, hak mana bola? Ni dia bola, ni bola. Bola tu betul ada, tapi bola tu menunjuk kena pada bola. Ni bola, ya, tahu bola tu bentuk dia bola. Tapi bola itu tidak ada. Dia kata ada ustaz, bola ada. Tapi bulat tak ada. Amrun i'tibar, bukan wujudi. Jenuh kelahi tau. Ada ustaz, bulat tidak ada, bola ada. Bola wujudi, bulat amrun i'tibari. Hanya akal boleh terima. Nak putuskan kata design dia, bentuk dia, bola ni bentuk dia bola. Pembaris bentuk dia panjang. Panjang tu ada tak? Ada lah. Tu duduk di pembaris. Tu pembaris nampak. Panjang ni bentuk pembaris. Tunjuk kena pada pembaris. Kita nak suruh tunjuk panjang. Maka panjang tu tidak ada. Kalaulah dia bertegah ada cuba tunjuk. Dia tak faham makna ada. Makna ada. Sebab tu kita bagi definisi, ta'rif dulu ada. Ada suatu benda yang boleh idrak dengan panca indera. Baru hukum berada di status ada. Di maqam, di standard ada. Kalau dia tak boleh idrak dengan akal, dengan panca indera, dia tak boleh berada di standard ada, di maqam ada, tak boleh. Hanya amrun i'tibar. Hak tu tahan lagi sebab dia lahir daripada konsep, lahir daripada design. Hak tak lahir daripada design, hak tu lagi teruk. Apa dia? Pecah. Bukan lahir daripada mana-mana, bukan design. Kalau design boleh faham lagi, bentuk boleh faham lagi. Ada yang dia bukan daripada mana-mana, dia tak keluar daripada konsep. Dia tidak ada bentuk. Apa dia? Gelas pecah. Cuba tunjuk pecah. Ni kaca berselerak ni. Itu kaca. Kaca tu wujudi sebab gelas. Pecah tu. Apabila dia ni kaca ni, orang panggil apa? Gelas ini hancur, maka kita panggil pecah. Pecah apa? Pecah kaca. Pecah apa? Pecah gelas. Diri pecah ada ke tidak? Tak ada. Cuba tunjuk diri pecah. Kita nampak atas pokok kelapa. Buah kelapa kita nampak. Apabila buah kelapa luruh, gugur, kita lah kata, buah kelapa gugur dah. Kita pun tanya kawan, mana? Tu, itu kelapa. Aku nak tengok hak gugur tu. Mana? Nampak gugur. Perbuatan daripada atas turun ke bawah, kita panggil gugur. Buah kelapa gugur. Buah kelapa jatuh ke bawah dah. Kalau tidak gugur pun, jatuh lah. Supa lah tu. Jatuh dah. Jatuh apa? Jatuh kelapa. Kelapa jatuh. Tak jatuh mana jatuh? Jatuh tak tahu nak cerita. Diri daripada atas ke bawah tu, orang panggil jatuh.
maka jatuh itu benda yang bukan wujudi, hanya amrun i'tibar. Akal, kira-kira pada akal ada. Bukan ada, nak cerita boleh sebut je lah. Maka begitu juga dalam kita akan guna benda-benda ni merujuk kepada benda sama ada sifat Allah Ta'ala ataupun sifat jirim. Kadang-kadang orang argue, sebab tu kita kena faham betul-betul. Nak menolak dakyah orang yang menolak sifat 20. Dia kata kita nak faham soal arak, jirim, jisim, arak ni, tiga benda merujuk kepada sifat makhluk ni. Kenapa dia kata? Inilah dia kata golongan belajar sifat 20, dia tidak akan kenal Allah tapi dia kenal makhluk. Duk mengaji sifat makhluk. Ini kita akan baca arak ni. Arak ni merujuk kepada sifat makhluk. Putih orang panggil arak, hijau orang panggil arak. Dia kata duk belajar sifat makhluk tu. Sedangkan kita mengaji ilmu tauhid nak kenal Allah Ta'ala. Puak ni dia kata dia kenal makhluk ya. Allah tak kenal pun. Tidak juga. Dia je. Geng-geng hak tak mengaji sifat 20 dia kenal Tuhan. Mana dalil dia? Dia kata cukup kita belajar qul huwallahu ahad. Tanya dia kata rebah. Qul huwallahu ahad, ini akidah yang jelas. Akidah qul huwallahu ahad. Allah satu je. Kita suruh bahas ahad tu rasa terberak. Ahad tu satu sifat daripada sifat yang wajib kita tahu. 13 sifat yang kita wajib tahu. Ya, kita belajar Al-Imam Sanusi ataupun Imam Abu Hasan Asy'ari mengumpulkan 13 sifat wajib. Tak banyak pun sifat tahu. Tapi dalam qul huwallahu ahad ada 2 sifat daripada 13. Sifat wahdaniyat dan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Kufuwan ahad. Dia kata akidah kita sudah cukup memadai untuk beriman kepada adanya Allah Ta'ala melalui surah Ikhlas. Betul juga, tapi tak sempurna lagi. Ahad tu pun tak berapa nak jelas lagi. Kita tanya dia, kita pun satu juga. Ahad tu esa. Kita pun esa juga, tak berbilan. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Cuba bahas kan, esa pada sifat lagu mana? Esa pada zat dulu. Esa pada zat ni lagu mana? Kita pun esa juga. Allah Ta'ala esa. Sama tak dengan kita? Tak sama lah dia kata. Tak, mukhalafah kan? Cerita lah tak sama macam mana? Tak payah cerita dia kata. Tak payah cerita. Kita dah faham nak cerita apa. Kalau faham boleh cerita. Ini nak auta lebih. Nak kona lebih. Saya biasalah kalau dulu-dulu masa muda dulu kan. Lah ni tak nak melayan dah. Dulu muda-muda dulu. Kita bodoh tengah. Orang panggil apa? Pantan. Orang tegur. Jawab selalu. Lah ni malah nak layan lah. Letih. Layan pun dia tak pakai. Puak-puak Wahabi ni layan pun dia tak pakai. Letih kita. Baik kita kira kita lah. Kok dia nak cakap apa pun. Tapi kena tahu argument tu. Kita nak balas balik kena tahu. Boleh dia tanya ni. Mengaji jirim jisim ni semua falsafah semua ni. Filosofi nama. Dia tak tahu. Kullu ta'ifatun istilahun. Walaupun ilmu asal dia memang daripada Yunani Greek, daripada ilmu falsafah, sains, tapi dia ada makna menurut kita. Jisim, kita belajar jauhar firik, makna atom, neuron, proton. Bukan proton kereta tu. Ya, istilah tu istilah sains. Tetapi diambil istilah tu dengan dibubuh makna istilah menurut ulama usuluddin. Bukan istilah sains semata-mata. Tu kena faham istilah tu. Setiap istilah walaupun sama, dia tak sama menurut bidan ilmu fiqh, bidan ilmu tauhid. Kalau lagu tu beratlah kita. Banyak sama fiqh dengan tauhid. Fiqh pun ada zat dia. Fiqh pun ada zat tapi dia lain zat Allah, zat dalam tauhid dengan zat fiqh. Fiqh ada banyak zat. Bersuci zat, bersuci ain, ain dengan zat dan fiqh sama. Ain najis, zat najis. Zat ni apa? Diri. Diri apa? Diri najis. Dipanggil zat, diri najis. Disebut ain najis. Adakah sama dengan zat merujuk pada sifat Allah Ta'ala? Tak sama. Walaupun benda sama. Yakin tak sama. Yakin menurut tauhid lain, yakin fiqh lain, yakin tasawuf lain, tak sama. Taqwa tak sama. Kita duk panggil ittaqullah, tak tahu apa. Ittaqullah pada bahasa tahu, takut pada Allah. Takut pada takwa, tak takut pada tauhid lain. Ulama usuluddin mentakrifkan definisi takwa lain.
ulama fiqh mendefinisikan taqwa lain. Ulama tasawuf mendefinisikan taqwa lain. Satu je istilah taqwa, tapi mempunyai makna yang berbeza. Kita nak beramal dengan taqwa ni, nak beramal dengan sisi pandang mana? Aku beramal dengan fiqh lah, taqwa dah juga, tapi fiqh aja. Taqwa lah tu. Dia tahu fiqh, taqwa lah. Tasawuf tak taqwa. Tak taqwa lagi kalau menurut makna tasawuf. Tapi satu istilah aja, taqwa. Begitu juga kita. Kalau konden kita dong, apa ni jirim jisim ni? Jirim jisim apa ni? Sesak ni mengaji ni. Dia tak tahu makna. Mau nak tahu duduk, aku nak bagi tahu makna apa jirim ni. Jirim menurut ulama mutakallimin, jirim menurut ulama usuluddin. Samalah tu. Cuma bagi kat pok dia bagi banyak nama sikit, pening buat dia. Hak tular ya, mutakallimi usuluddin. Hak tular itu. Baik. Yang kedua, amrun i'tibar. Settle dah dua benda asas tu, baru kita boleh main nama setiap istilah makhluk yang digunakan oleh ulama usuluddin. Setiap istilah. Apabila kita tahu benda tu wujudi, benda tu amrun i'tibari. Hal dengan makdum biar mudah kan, hal dengan makdum mudah. Makdum benda yang tidak ada, benda tidak ada makdum. Syirik, Allah Ta'ala ada anak, tu makdum lah. Allah Ta'ala ada bapa, makdum lah. Benda tidak ada, benda yang direka, benda yang dibuat-buat, benda tidak ada, makdum. Hal, hal ni payah nak faham sikit. Hal mudah aja, tapi nak faham payah juga. Hal, keadaan. Ulama orang tua dulu, Tok Tunggu tua kata apa? Hal ni sepertilah dia kata nak pelekat. Tu hal, kena ada hal. Tu payah faham tu. Dia kata sepertilah kita ni. Saya ingat lagi masa Tok Haji Cik, apa ni Tok Haji Omar kata. Dulu dia kata aku ni pakai rumah, pakai bukan atap ni, bukan atap zin. Atap rumbia, panggil apa? Atap daun. Lalu dia kata nak pelekat atap ni di perabung tu. Ni bahasa tua, tak faham pun tak apa lah. Perabung apa dia. Tepat atap ni kena pelekat. Jadi alat nak sulekat dia tu seolah-olah seperti hal keadaan. Tu hal dia, keadaan atap tu melekat tu. Keadaan hijau di daun. Daun tu bersifat dengan hijau, maka keadaan daun bersifat dengan hijau itu dipanggil hal. Tak faham? Memang pun tahu dah tak faham, jangan cerita tak faham. Tu hal. Ada ke tak ada hal ni? Hal ni, tu dia khilaf. Ulama kata hal ni pun tak ada juga. Hal ni menengahi antara ada dengan tak ada. Menengahi antara amrun i'tibar dengan wujudi. Ada ulama kata. Bab khilaf tu orang tak tahan. Pening dah, kita dah pening dah, khilaf pula. Ulama berkhilaf. Ni ulama kata begini, ulama kata begini. Tu kan. Senang cerita level pertama dulu, asas. Jangan ambil yang tinggi dulu. Biar bagi ada level-level. Settle dulu hak wajib. Kalau kita naik level tinggi, level terus, level kifai, level hak tinggi, fardu kifayah, dia pening. Dia tak boleh. Hak level asas tu tak boleh. Dia pening habis. Kita kena masuk susun elok. Susun level wajib dulu. Wujudi dengan amrul i'tibar ni pun bukan aini, kifai juga. Cuma kita nak bagi walaupun dia level tu dah tinggi dah, wujudi dengan amrul i'tibar ni, ha dan ma'dun ni 4 level ni, tu dia kira dia tu pun level dah atas dah. Level master dah. Mastery dah kita ni. Bukan level cahaya dah. Level biasa ni bahas sifat 20. Jangan cerita, jangan detailkan. Jangan detailkan wujud qidam ni, wujudi ke amrul i'tibar. Qidam ni sedia kala. Apa makna sedia? Tak mula. Tu makna, tu kena faham makna sedia. Sedia apa? Tak mula. Allah Ta'ala ni tak ada mula bagi adanya Allah. Pak, tak pening selalu. Kenapa duk pening? Sebab kita ni duk nampak, duk match dengan kita. Makhluk mesti ada mula. Mesti ada mula makhluk. Allah Ta'ala kan tak serupa dengan makhluk. Dia tak ada mula lah. Tak ada mula bagi ada dia. Pening dia kata tak ada mula. Pening lah sebab makhluk. Nampak makhluk kena ada mula. Ada mula bagi ada Allah. Dan ada akhir bagi ada mula. Makhluk dia ada mula bagi adanya dia.
dan dia ada akhir. Dia ada akhir. Sedangkan Allah mukhalafah tak sama. Apa maksud mana tak sama? Tak mula tu sedia qidam. Qidam ni dia tutup belah mula. Allah Taala tak mula. Tak mula tu makna qidam. Sedia kala tu terjemah. Kena faham juga terjemah hak mana. Kita tanya kawan kita, makna apa dia? Apa makna-makna? Dia pun tak tahu makna. Qidam apa dia? Sedia. Bukan makna, tak aku nak tahu makna. Sedia tu lah makna. Qidam tu. Makna bagi qidam. Qidam bahasa Arab. Dia boleh qidam bahasa Arab tu hebat dah rasa. Qidam apa? Qidam kalau nak tahu sedia kala Allah. Itulah makna qidam. Terjemah. Qidam bahasa Arab. Tak nak cakap Arab, cakap Melayu. Sedia kala. Kita nak tahu makna sedia kala. Sedia kala tak mula. Apa dia? Makna sedia kala ni tak mula bagi ada Allah. Tak tu kena ada sebab sifat salbi. Sifat salbi kan jenis nafi. Tak tu makna dia. Kalau nak tahu ada tak tu, itulah dia salbiah. Tak mula, aku pun tak faham. Tak mula ada Allah tu lah makna dia. Yang ketiga, baqa. Baqa tak juga, kekal. Baqa dia belah penutup. Nafi penutup. Tak. Baqa ni kekal. Tak binasa. Apa makna kekal Allah Ta'ala? Kekal zat Allah, kekal sifat Allah. Apa makna dia? Tak binasa. Kena ada tak tu. Tak binasa Allah Ta'ala. Tak binasa sifat dia, tak binasa zat dia. Mukhalafah tak juga. Mukhalafah kerana sifat salbiah lagi. Tak apa? Tak sama. Tak serupa, tak semacam. Tiga tu serupa ya. Bukan lain-lain. Tak sama Allah, tak serupa Allah, tak semacam Allah. Sama tiga tu. Baik, kita dah tahu dua. Baik, kita kena tahu pula istilah makhluk. Bukan istilah makhluk merujuk pada 7-8 tu. Bukan makna makhluk tu mungkin hadis, bukan nak bahas tu. Alan, makhluk, mungkin, hadis, bukan tu. Istilah yang digunakan. Pertama apa? Pertama zat. Tu. Yang kedua sifat. Asah dulu. Yang ketiga jirim. Yang keempat arak. Empat tu dulu. Empat ni clear, insya-Allah. Clear lah ilmu tauhid. Bukan payah pun. Asah lah, hak detail janganlah payah. Hak detail payah. Empat. Baik, zat tu apa dia? Zat. Duk mana tadi kita tak? Dia sebut atas tu kan? Wajib bersalahan zat Allah Ta'ala. Tu. Wajib bersalahan zat Allah Ta'ala. Pertama zat. Apa dia zat ni? Maqama binafsih. Tu makna dia. Zat ni maqama binafsih. Sesuatu yang berdiri dengan diri sendiri. Dia boleh berdiri sendiri. Makna bukan duduk bangun dak. Berdiri dengan sendiri. Kalau bahasa tua lagi ganah. Dia kata sesuatu yang berdiri dengan diri sendiri dan boleh bawa diri sendiri. Tak payah panjang-panjang lah. Itu bahasa tua. Kita ambil hak moden sikit lah. Hak contemporary sikit. Kita up sendiri lah. Modernkan sendiri. Maqama binafsih. Sesuatu yang berdiri dengan diri sendiri. Sesuatu yang boleh berdiri dengan sendiri. Apa makna ni? Makna dia tak menumpang orang lain. Itu makna zat. Makna zat ni dia tak tumpang orang lain. Kalau jenis tumpan ni, dia ni sifat. Bukan diri. Kalau zat, dia jenis tak menumpang orang lain. Tu dia panggil boleh berdiri sendiri tu. Sifat lawan dia. Sifat ni apa dia? Ma tahayyaza bi ghairih kalau bahasa Arab. Silap. Betul lah. Ma qama bi ghairih. Tak. Ma qama bi ghairih ma tahayyaza. Ma qama bukan tahayyaza. Ma qama bi ghairih. Tahayyaza tu Arab. Ma qama bi ghairih. Benda yang menumpan lain. Benda yang boleh berdiri dengan bi ghairih, dengan benda lain. Dia boleh duduk, boleh berdiri tapi kena tumpan lain. Tu.
sesuatu yang berdiri, yang melekat, yang menumpan, yang lain pada zat. Sifat ni sesuatu yang menumpan zat. Dia tak boleh duduk diri sendiri, tak boleh. Dia memang kena ada di zat. Tu dia panggil sifat. Tu panggil sifat. Mudah contoh hak makhluk dulu, hak Allah biar dulu. Kain tu dia panggil zat. Kain, jubah ni panggil zat. Maka sifat jubah tu, mesti orang tanya, jubah yang mana? Tanah. Dia nak tanya sifat tu. Dia bukan tanya jubah. Jubah yang mana? Dia nak tanya sifat. Sebab jubah banyak. Maka kena ada ciri-ciri yang ada pada jubah. Ciri-ciri yang ada pada jubah itulah dipanggil sifat. Sifat ni bahasa ilmiah. Bahasa moden kita panggil ciri-ciri yang ada pada jubah. Oh, jubah tu bersifat dengan putih. Jubah yang putih, maka warna yang ada pada jubah itu dipanggil sifat. Ni contoh je. Contoh. Sebelum kita bagi arok. Ni nak contoh dulu sifat yang mana. Putih pada jubah tu arok lah. Cuma nak bagi tahu panahan dulu sifat tu. Kalau kita terus bagi ke Allah Ta'ala, kau tak nampak lagi. Sebab tak nampak. Mana dia contoh zat Allah Ta'ala, tak nampak. Kalau contoh jubah, nampak. Contoh zat Allah Ta'ala yang boleh berdiri sendiri, dia tak tumpang orang lain, mana dia? Contoh zat Allah Ta'ala, sudah, tak nampak. Sifat ni menumpan. Sifat ni menumpan pada zat. Mana dia? Allah Ta'ala ni bersifat dengan sedia. Tak nampak. Sedia ni duduk di zat. Ada ke? Tak ada lah. Amrul intibar je. Apa lagi yang ada? Contoh ada mudah. Sifat Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala bersifat dengan apa? Bersifat dengan kudrah, perkuasa. Perkuasa tu sifat yang berada, yang melekat di zat dia, yang tak boleh bercerai tangga. Dia tak boleh duduk terasing di antara perkuasa dengan zat Allah. Tak boleh terasing. Contoh. Nampak atau tak nampak? Tu tak bagi contoh tu. Bagi contoh nampak dulu. Kalau kita bagi contoh nampak, gula. Mana zat dia? Gula. Gula kita nampak tu lah zat. Sifat bagi gula, manis. Baik, manis dengan gula boleh hasil tak? Tak boleh. Kerana zat dia mesti menumpan. Kalaulah zat, kalau benda yang boleh asin, tak dinamakan sifat. Asin boleh berdiri sendiri, itu nama zat. Sebab tu gula, dia tak boleh nak asin di antara manis dengan gula. Tak boleh. Kita tak nak gula, tapi nak beli manis je. Tak boleh. Kalau boleh juga, gila tu. Saya nak pergi dekat kedai, saya nak pakcik, manis 2 kilo. Gula tak nak berat bawa. Asinkan manis lain, gula lain. Gula berat. Saya nak manis saja, ringan sikit. Dia kata, ya dah tu. Tu punca. Tu mengaji tu kata, jangan mengaji sifat 20, gila. Tanya dia sebab apa? Sebab saya tahu dah. Manis tu sifat, gula tu zat. Buat apa saya nak kat zat? Sedangkan hakikat saya nak manis saja. Kerana motif saya gula ni, saya nak manis, bukan masin. Kenapa beli gula? Banyak-banyak buat stok? Nak guna lah. Yalah, tahulah nak guna buat apa? Nak manis dia lah. Nak buat air kopi sekejap lagi. Maka kalau begitu, kita beli manis je lah. Gula jimat sikit. Kalaulah manis boleh asin, bukan zat lah. Sifat. Kan kita pernah cerita dulu. Ada tuan guru sesak tu. Cerita kata manis tu zat. Manis tu zat. Penat juga. Kalau manis tu zat, maknanya beritahu tok guru tu, cerita dia, beli manis je lah. Tapi manis tak boleh beli. Tu tanda dia manis bukan zat. Ramai juga lah ni tok guru. Panggil tok guru. Anak murid dia panggil tok guru. Tu bukan tok guru tu. Tok Haru nama dia. Haru habis orang. Haru. Habis. 2 dah. Zat kita tahu, sifat kita tahu. Yang ketiga pula, jirim. Ni masuk. Sebab zat ni, sebelum kita masuk jirim, zat ni, dia kena faham sikit. Zat ni dia
Sebab tu dia buat sini zat dulu, dia tak buat mari jirin dulu. Dan kitab kita ni detail, tuan guru je cik, dia bahas dulu mukhalafah dengan zat dulu. Dia bagi contoh zat, dia bagi contoh sifat, barulah dia bagi contoh jisim, dia bagi contoh jirim. Sebab dalam istilah fiqh, istilah tauhid, dia sifat ni umum. Ada satu lagi yang kita nak bahas kejap lagi, arab. Dia zat ni, dia merujuk dalam ilmu tauhid, dia merujuk kepada zat Allah Ta'ala je. Apabila kita sebut zat, terbayang terus minda kita zat Allah Ta'ala. Bukan gelas, bukan baju, bukan benda. Tu. Zat ni dia penkhususan kepada zat Allah Ta'ala. Benda lain tak boleh panggil zat. Benda lain dia panggil apa? Benda lain dia panggil jirim. Kalaulah khaliq Allah Ta'ala, istilah dia guna zat dan sifat. Kalaulah makhluk, dia guna jirin dan arak. Tu je, mudah je. Kita nak menggunakan sifat tu merujuk kepada makhluk, maka kita guna arak. Terkadang kita guna sifat juga. Sebab tu kita nak bahas detail sikit sifat. Terkadang ada juga sifat, dia tak panggil arak. Cuma umumlah kita tak payah detail. Buat permulaan kita belajar ni, kita faham dulu kalau makhluk merujuk kepada diri, itu diri makhluk, kita panggil jirim. Kalaulah sifat kita nak panggil sifat tu sifat makhluk, bukan sifat Allah, jangan panggil sifat, kita panggil arak. Hijau yang ada pada zat daun, sifat daun itu pada bahasa saja, tapi bahasa ilmu tauhid sebenar dia panggil arak. Arak yang ada pada jirim, dia tak boleh panggil sifat yang ada pada jirim, kerana sifat merujuk kepada zat. Ada juga detailnya sifat ni digunakan untuk jirim, ada juga, tapi permulaan bagi kita faham, arak merujuk kepada jirim, sifat merujuk kepada zat Allah Ta'ala. Pendetailan tu ada juga sifat yang digunakan, dia tak guna arak, dia guna sifat. Sebab tu sifat umun, arak khusus. Dia panggil termasuk dengan kaedah umumun wa khususun mutlaqun. Jangan bahas tu, pening pula. Bahas bab kaedah ni, Masya Allah, kaedah mantik. Jangan masuk mantik lagi. Pening. Khatam kitab ni baru boleh masuk kaedah. Umumun wa khususun mutlaq, kaedah mantik tu boleh diguna dalam tauhid, boleh diguna dalam fiqh. Umum belah sifat, khusus belah arak. Biar dulu. Sebab tu kita bagi ikut level. Settle dulu secara asas. Zat dengan sifat merujuk kepada Allah Ta'ala. Zat Allah, sifat Allah. Jirim dengan arak merujuk kepada makhluk. Jirim, gula. Jirim. Manis, arak. Tu. Kita tak panggil. Jirim apa dia? Zat. Manis apa? Manis sifat. Tak panggil. Kerana sifat dan zat merujuk kepada zat Allah Ta'ala yang bersifat qadim. Baik, tu settle. Cumanya pendetailan sikit sebelum kita masuk arak ni, dia istilah sifat dalam tauhid ni dia umum. Umum macam mana? Biar dulu. Kita masuk arak dulu. Biar dulu. Kita masuk arak dengan jirim. Arak ni sifat lah. Nak arak dulu ke nak jirim dulu? Hak mana pun tak apalah. Tak? Hak mana pun tak apa. Cuma hak comelnya, hak cantiknya, kita kena jirim dululah. Bawa arak tu sifat. Bagi faham jirim dulu. Baik, jirim dulu. Jirim ni apa dia? Jangan lupa hak sains hak kita mengaji SPN tu. Dia hampir sama je, cuma penambahan dari ilmu tauhid ni. Jirim ni dia panggil apa? Ma tahayyaza bi nafsih, lebih kurang je maqama bi nafsih. Sama je. Cuma dia ubah sikit, maqama bi nafsih dengan ma tahayyaza bi nafsih. Apa dia? Sesuatu yang bertempat dengan sendiri. Sesuatu yang bertempat dengan sendiri. Jirim. Sama je dengan zat. Sesuatu yang boleh bawa diri sendiri. Tu je. Suatu yang bertempat dengan sendiri, suatu boleh bawa diri sendiri. Jirim ni, kalau kita panggil jirim, syarat dia, ingat, mesti dia, pertamanya mesti dia, jenis dia, sifat dia ataupun ciri dia, nak nama jirim ni, mesti dia
boleh berdiri sendiri. Tu nama jirim. Kalau tak boleh berdiri sendiri, nama arak sifat. Yang kedua, nak nama jirim ni, nak nama jirim mesti dia jenis apa dia? Mesti dia baharu. Ingat, baharu. Kalau qadim, tak boleh nama jirim. Qadim kena nama zat. Tu penggunaan istilah. Ini asas. Ni basic. Kalau tak settle basic, lambat kita menguasai ilmu tauhid ataupun ilmu fiqh. Ini kunci Tok Guru Jicik. Tok Jicik, itu kehebatan ilmu Tuan Guru Jicik ni. Dia tahu metod ataupun pendekatan cara nak dapat ilmu dengan cepat. Orang tua dah. Tak moden pun, tapi dia tahu kaedah cepat untuk belajar. Sebab tu dia kata hampir nak murid dia pun sama aja. Maksud kaedah, pak guna kaedah ni. Pertama, kunci dia mesti menguasai setiap istilah dalam ilmu. Fiqh ke tauhid sama. Mesti kena tahu istilah. Apa makna istilah ni? Bahasa penggunaan bahasa yang digunakan oleh ulama tauhid. Jirin apa, jisin apa, johafiri apa, jisin latif apa, kasih apa. Tu dia tahu semua. Apabila dah tahu dah istilah, nak pergi ikut mana? Nah, kerana istilah ni dia merupakan satu lumrah. Bukan dalam medan ilmu saja. Bahkan ikut tempat tu di lumrah manusia ataupun fitrah manusia. Manusia ni setiap zaman dia akan ada istilah tersendiri. Zaman canggih ni, dulu mana ada membawan? Ada membawan dulu, tak ada. Puak hari ni duk reka istilah baru. Puak dia reka istilah baru, pakat guna habis. Jadi istilah. Jadi istilah orang tua baru tahu hari ni. Membawan. Sebab tu dia kata makcik. Makcik ni tua lah. Makcik membawan, makcik bawan. Istilah. Jadi zaman ini, setiap zaman dia berputar dan dia ada bahasa yang tersendiri. Setiap level usia manusia ada bahasa yang tersendiri. Remaja ada bahasa dia. Hari ni anak saya tak faham. Bye. Apa tak anak dia guna bahasa puak dia. Sedap bye. Saya tanya apa dia bye, dia pun tak tahu makna. Gila saya tahulah. Sedap gila. Tu sama lah. Sedap gila. Gila bye. BHAI. Tak tahu apa dia bye. Tahu tak apa kita? Nak tahu tapi nak terjemah tak, nak kita makna tak tahu. Macam gila tu lama dah kita tahu dah. Sedap gila, cantik gila. Dia nak takkik gila. Nak takkik gila. Macam Kelantan, comel sungguh. Cara cakap pun dia kena ada cara dia. Comel sungguh. Dah tak kena lagi tepat. Comel sungguh. Dia nak cerita, cantik lah perempuan ni. Habis teh dah. Tak kuat lagi. Comel sungguh. Sungguh. Dia ada cara intonasi dia. Itu ikut bahasa tersendiri. Apa ikut tempat. Ikut negeri. Tak sama. Sebab tu kita pun langkah pertama kata Tuan Guru mesti menguasai setiap istilah. Kalau dalam fiqh pula ada tambah lagi 2-3. Kalau dalam fiqh ni mesti kita kena ingat setiap syarat dan masyru'. Syarat nak hukumkan seseorang itu mukallaf ada berapa? 5. Dia kena ingat. Kalaulah tak ingat syarat, tidak ada masyru'. Tak tahu qaid, tak lahir muqayyad. Kena tahu syarat, masyru', qaid, muqayyad. Tu yang kedua. Berapa syarat apa nak hukumkan dia tu khansa musyki? Kena ada 5. Tak cukup 5 tak boleh panggil khansa. Orang tanya, pondan khansa Ustaz? Mana ada pondan khansa? Dia ada barang dia. Pondan tu jantan. Lembut lah. Hakikat dia jantan. Khansa musyki ni dia kena ada 5. Nampak tak? Syarat. Baru boleh hukum. Ada syarat, baru lahir masyru'. Syarat sah sembahyang. Syarat wajib. Dapat syarat wajib, baru ada masyru'. Masyru' sembahyang. Tak ada wajib, tak lahir sembahyang. Syarat wajib apa? Wajib solat. Maka nak adanya solat ini mesti ada wajib. Berapa? 5 syarat wajib. Ada 5 syarat wajib, baru ada masyru'. Apa dia masyru'? Solat. Tak ada syarat, tak ada masyru'. Tak ada 5 syarat, tak ada sembahyang.
Makna tak ada atas dia lah, hukum atas dia. Ini kaedah cepat nak memahami, nak menguasai ilmu fiqh. Nak cepat jadi alim. Buat apa ke alim? Tahulah. Nak jadi apa? Jadi qadi. Tak jadi apa? Tak apa, nak alim ya. Sebab alim tu ada pahala. Jangan niat nak jadi qadi, nak jadi mufti, ganti mazhab. Tak payah niat jadi mufti. Aku alim ni. Mengaji mana? Mengaji di rumah. Pas ada CJ, tak ada CJ. Nak jadi mufti apa? Bukan kira nak jadi mufti, jadi qadi. Alim. Nak ilmu. Ilmu, semata-mata ilmu tu pahala. Pahala besar. Ilmu duduk dalam dada bukan free ya. Ada pahala. Setiap masa Allah Ta'ala beri pahala dengan sebab dia tahu. Dia belajar, pahala lain. Dengan sebab dia tahu, pahala lain. Yang ke berapa tadi? Baru dah. Nak hukumkan apa tadi? Jauh dah pergi ni. Nak rekod balik. Kembali balik perbahasan. Kalau tidak dia akan masuk tajuk baru, hilang awak tadi. Arak. Nak hukum dia ni jirim, mesti ada 3. Pertama, mesti dia bawa diri sendiri. Nak kata dia ni jirim sebelum kita masuk arak. Yang kedua, dia baharu, bukan qadim. Baharu. Benda yang boleh bawa diri sendiri, satu. Yang kedua, mesti dia baharu. Yang ketiga, nak hukum dia jirim. Kalaulah qadim, tak boleh panggil jirim. Yang ketiga apa dia? Mesti dia wujudi. Tu kena tahu wujudi. Mesti benda yang ada, baru nama jirim. Baru kita panggil jirim. Kalau benda yang bukan wujudi, tak boleh panggil jirim. Tak boleh panggil jirim. Pecah, tak boleh panggil jirim. Bulat, tak boleh panggil jirim. Dia tidak boleh panggil jirim. Dia hanya boleh panggil arak. Yang tidak wujudi. Baik. Habis, tu makna jirim. Baik, arak pula. Cumanya jirim ni, kita jangan pening pula. Apabila jirim, dia asas dia jirim, dia akan lahir 2. Dia akan lahir jisim dengan jauhar. Jangan pening. Dia benda berpunca daripada jirim. Perincian nisbah, ikut nisbah. Ni mula-mula kita mengaji, pening hak ni lah. Pening, sekejap jauhar, sekejap jisim. Jirim pun kita baru duk pening-pening lagi nak faham. Masuk pula jauhar firik dengan jisim. Jisim pecah pula kasih dengan latif. Allahu Akbar. Ni orang kata rebah sungguh ni, tak bangkit dah. Saya dulu 3 tahun mengaji dengan Tok Guru Jomah. Paku iman. 2 kali khatam. Bukan nak hebat khatam tu, tak faham pun. Apa nak hebat dia khatam. Tak faham khatam. Khatam pertama tak faham. Otak tak berapa standard kot. Patutnya kata dia Tok Guru. Dia Tok Guru ni dia tak cerita sengaja, dia tak cerita ni orang dulu. Dia tak cerita mudah. Kalau dia cerita awal, himmah kita. Tak nak mengaji kita. Mengaji boleh jadi sekali khatam, tak nak mengaji dah. Sebab aku dah tahu kaedah pendekatan untuk cepat faham. Kaedah ini diberi oleh Tok Guru ni secara tak langsung. Kena faham, kena cari cerdik sendiri. Dia kita kena faham. Hampa ni kena faham betul-betul ni istilah ni. Kena faham betul istilah ni. Baru cepat boleh sikit. Dia hanya isyarat-isyarat macam tu je. Masuk bab syarat, masuk bab masyru', dia suruh peringat. Ni syarat kena peringat. Kena ingat betul-betul syarat. Baru faham. Baru mudah faham. Dia tak ada lah bahasa, kena ada formula. Tak ada lah. Formula untuk cepat faham. Ada 5. Tak ada lah lagu tu. Buat lagu tu, kita pun mengaji sekali khatam, dah. Faham dah. 3 kali tu, Pak hidup pening dengan istilah. Lalu cerita kat Tuan Guru Jomah. Dia kata saja pun, ni bahasa Kedah lah. Saja pun mengaji. Mu 3 faham, mu 3 tahun nak bagi faham dah. Orang dulu dia kata, tanya Tok Guru Cik. Tok Guru Cik mengaji Tok kenali 5 tahun, tak faham. Tok Guru Cik ni akal dia hebat. Jangan kata dia cak ayam dah. Jangan kata cak ayam. Cak ayam ni pun tak standard juga. Tok Guru Cik ni, dia punya kekuatan ingatan dia luar biasa. Luar biasa ingatan dia. Hebat ingatan dia. Allah Ta'ala bagi keistimewaan dia. Tapi, dia cerita, aku mengaji 5 tahun, khatan Matla'ul Badrain ni, Tok Guru Cik khatan dengan Tok Kenali. Sanak sangat dekat. Siapa mengaji Tok Guru Cik, sanak dekat. Tok Guru Cik tu anak. Nak murid Tok Guru Cik tu, cucu. Cici, ciok.
Dia ciok berdekat lagi sanak. Maksud sanak ni rangkaian networking ilmu. Tak jauh. Perbahasan tok kenali bahar, tok goi cik tak ada. Siapa ngaji tok cik bahar pula kita tak ada. Memang makin kurang lah. Ilmu memang dia sifat dia kurang-kurang. Ilmu ni sifat dia kata ulama macam ekor bewok lah. Besar, akhir dia lagi kecil. Kita ni duk hujung sekali kecil sekali tu. Tu ilmu jenis sifat ilmu makin lama makin hilang, makin lama makin hilang. Kita mengaji ni minoriti, golongan minoriti lah pertahan ilmu. Pertahan ilmu maksudnya mengaji juga nak bagi ilmu ni lambat hilang. Sebab ilmu ni kalau tak ada siapa mengaji dia hilang. Orang mengaji dia amal. Tu lambat hilang sikit dia mengajar, dia sebab lagi ada. Itu cara ilmu nak pertahan ilmu. Kerana kata ulama ilmu ni sepertilah ketuk ais yang berada di tengah panah. Cuba letak ketuk ais di tengah panah, macam mana dia punya proses hilang? Hilang sekejap je. Begitulah sifat ilmu. Dia hilang sekejap. Jadi 5 tahun dia Tok Gajik kata aku tak faham mengaji matlamat fiqh. Walaupun Tok Kenali ni handal fiqh dia selain daripada ilmu alat. Ilmu alat jangan ceritalah Nahwu Sarah ni dia anak murid Wan Ahmad. Dia anak murid kesayangan Wan Ahmad. Wan Ahmad tu kan jago fiqh, jago Nahwu Sarah. Tok Kenali ni dibela ketika mana dia duduk di Serambi Mekah tu kan. Dia susah tidur. Waktu tu dia kenal bagaimana dia kenal tok guru dia, Cik Ahmad. Ambil buat anak angkat. Kerana dia susah. Bawa duit berapa? Berapa ringgit? 35 rial. Gitulah 30 rial ke 35 rial. Pergi Mekah sampai di Mekah. 35 rial dulu. Dulu kerbau seekor 20 ringgit ya. Jangan ada kata 35 rial. Dulu. Dulu kuih. Saya di sekolah dulu, saya ingat tahun 82, 83. Harga kuih saya sempat lagi nasi kerabu 10 sen. Kuih 5 sen. Saya tak sempat kuih 2 sen tak sempat. Abang Yuk mungkin sempat. Dia tua lagi. Saya ingat mungkin pedalaman Abang Yuk saya. Mungkin Abang Yuk 0.05. Apa? 5 sen. Kuih 5 sen lah. Besar 5 sen dulu, besar penumbuk. Nikmat dulu. Kalau ni hilang nikmat. 50 sen lah ni zaman ni. Ni tepi kita ni 50 sen dah tak ada dah. 40 sen, 30 sen tak ada. Naik tahun berapa saya tak ingat, 87 kalau malu dah naik 10 sen. Kuih tu, kuih jemput tu besar ni, kuih jemput dulu. Jemput kan? Jemput orang Kelantan panggil jemput. 10 sen. Mak saya cerita kerbau dia beli dulu masa dia muda dulu, harga dia RM50. Mahal dah. Hebat RM50. Murah RM20 kerbau. Kerbau RM20. Kalau Tok Kenali bawa RM30 banyak tu. Tapi dia orang susah lah. Habis dah tinggalkan. Tak lagi cerita Tok Kenali pula habis. Tok Guru Cik ni di mana dia mula faham? Dia kata sampai di Petani. Dia tinggal pondok Tok Kenali, dia pergi ngaji di Tok Guru dia di Petani. Dia banyak biji lah di Petani ni. Tok Guru dia hebat-hebat di Petani. Dia kata di Petani ni Allah Ta'ala buka. Baru faham. 5 tahun hak mengaji dengan Tok Kenali, faham di Petani. Allah Ta'ala nak bagi bukan mudah, benda besar. Benda syarak dia tak sama standard kita mengaji matematik, akaun, kita mengaji IT tak sama. Sebab nilai benda yang mahal bukan mudah untuk Allah beri. Dia nak tengok komitmen kita, nak tengok sabar kita, nak tengok ketekunan kita, nak ke tak nak. Orang nak sungguh, dia pun dia tahan juga, nak sungguh pun. Bukan nak sungguh dia bagi selalu. Dah. Makna kita ni faham terus ni pun dah rahmat lah. Oh, fahamlah mengaji, sedap sungguh mengaji, faham. Orang mengaji tak faham tu standard. Standard tak faham tu. Kita mengaji faham tu kira hebat lah. Tapi bahaya kalau tak faham. Tak mari dah ya. Tu kadang-kadang Allah Ta'ala nak jaga juga. Akhir zaman kan, dia bagi faham mudah pula. Dia tahu kalau aku buat macam orang dulu tak faham, dia tak mari pok ni. Tapi kita ni Tok Guru kata kena akhir zaman ni kita jangan ikut dulu. Orang dulu mengaji sampai puluh tahun, kita tak boleh dah. Jadi kita cara kena ikut peredaran zaman. Maka orang buat daurah, buatlah. Setengah Tok Guru dia tak nak buat daurah. Kita buatlah. Ambil, sebab kalau kita tak buat daurah, orang nak habis khatam satu kitab tu tak sanggup nak khatam sampai 10 tahun, 5 tahun. Tak sanggup nak tunggu. Daurah 2 hari je. Buatlah daripada orang tak pernah kenal kitab ni. Kena juga, pernah dengar juga 2 hari pun. Memang tak faham lah 2 hari kan, tapi biasa dengar juga istilah-istilah.
Yang arak, apa makna arak? Jisim jauhar tadi, biar dulu arak. Dia asal jisim ni, jisim dengan jauhar ni, dia asal di jirim je. Cuba nisbah aja. Nisbah. Kalau jisim, nisbah mana? Nisbah benda yang boleh dibahagi-bahagi. Dikerak, dipotong, dibelah, itu dia panggil jisim. Benda hak sama je. Benda jirim itulah. Kita kerak jirim tu, bertukar panggilan nama jisim. Pada contohlah benda ni, pembaris ni, panjang tu nama jirim. Cuba kita potong kerak-kerak tu, kisik ke kerak ke. Lepas nama apa lepas kerak tu? Jisim. Benda yang boleh dipotong, dibelah, dibahagi. Belum boleh dibahagi-bahagikan. Tu dipanggil jisim. Nisbah saja. Benda yang sama tapi nisbah panggilan. Kalaulah benda yang tak boleh dibahagi, ada benda yang tak boleh dibahagi. Nama apa? Jauhar Firik pula. Kecil sangat benda tu. Jauhar Firik. Kalau Tok Cik dia kata apa? Dia tak bagi contoh atom, neuron, proton tu. Kecil sangat. Itu istilah kita orang moden. Orang tua dulu, apa dia? Dia kata hujum jarum. Hujum jarum kecil sangat. Hak tajam betul-betul tu. Kecil sangat. Tu. Benda yang tak boleh dibahagi. Hujum jarum yang tajam sangat-sangat tu, benda tu tak boleh nak belah bahagi. Payah fahamlah. Tu hari ni mudahnya atom, proton X70. Bukan proton X70 tu. Tu baru lancar. Habis. Tu makna jauhar firik dengan jisim. Habis. Baik, arak. Lewat dah kita ni. Arak tu apa dia? Sekejap lagi kita baca terus lah. Sebab kita dah faham dah benda ni. Sekejap lagi kita baca, tak urai dah. Arak apa dia? Arak ni, tadi arak dah ke? Ke jirin dulu tadi? Belum lagi arak apa dia? Arak ni, tadi jirin dia. Jirin ni, ma tahayyaza bi nafsih. Kalau arak tambah. Ma tahayyaza bi ghairih. Sesuatu yang bertempat dengan yang lain. Dia nak menumpan yang lain. Mudah je. Sifat kita faham dah. Arak ni tukar je lah. Sifat merujuk pada Allah. Arak merujuk pada makhluk. Benda yang menumpan. Orang panggil arak. Macam hijau tupan di daun. Hijau tu arak, daun tu jirim. Manis tu arak, gula tu jirim. Habis. Dia panggil arak ni bertempat pada jirim. Sama juga. Ni beza dengan sifat ni. Arak ni, nak panggil arak ni kena ada 3 juga. Tadi nak panggil jirin kena ada 3 juga. Sama juga arak pun. Nak panggil arak kena ada 3 ciri. Ciri pertama apa dia? Ciri pertama kena menumpan pada jirim. Kalau dia tak menumpan pada jirim, dia boleh bawa diri sendiri, orang panggil jirim. Kena dia ni melekat pada jirim, menumpan pada jirim. Putih menumpan pada baju. Maka putih itu dipanggil arak. Kenapa? Ciri pertama dia menumpan pada jirim. Ciri kedua ni mestilah dia apa dia? Mestilah dia baharu. Sama juga dengan tadi. Mesti dia baharu. Kalau qadim tak boleh panggil arak. Qadim panggil sifat. Dan ciri yang ketiga, mesti dia wujudi. Kalau dia amrun i'tibar tak boleh panggil arak. Ni beza dengan yang kata khusus. Arak lebih khusus daripada sifat. Macam bulat. Sepatut kita standard yang umum kita belajar ni tak payah kita asing-asing lah. Contoh bulat pada bola. Bulat pada bola, oleh kerana bulat tu benda yang bukan wujudi, amrun i'tibar tak boleh panggil arak. Maka bulat pada bola dipanggil sifat juga. Sedangkan sifat yang kita belajar merujuk kepada sifat Allah Ta'ala saja. Maka sifat dia umum. Sifat ni benda wujudi pun dipanggil sifat, benda amrun i'tibar pun panggil sifat juga. Macam bulat pada bola dipanggil bola bersifat dengan bulat. Maka sifat yang bulat yang ada pada bola pada detailnya tidak boleh dipanggil arak. Kenapa? Kerana arak dia khusus, bukan umum. Khusus apa? Khusus untuk wujudi saja. Ini yang detail, tak ingat pun tak apa. Dah tahu dah, kita baca cepat. Tok Guru Haji Cik dia hurai, dia tak perlu baca kerana dia dah tolong hurai dah. Ini keunikan Paku Iman. Tak pernah mengajar. Dia tolong hurai satu-satu. Tengok. Dan bukan ia Allah arak. Allah Ta'ala tu dia bukan arak. Dia tak serupa dengan arak. Dia bukan arak. Kita tahu dah arak. Terbayang lah. Ni duk main arak tak tahu apa dia usaha arak ni. Tu
Tu kena tahu dulu. Iaitu arak ni apa dia? Sifat yang berubah, yang tiada sah terasing daripada jirin. Maknanya sifat yang menupang jirin. Dia tak boleh terasing daripada jirin. Kalau terasing daripada jirin, orang tak panggil arak, orang panggil jirin. Tu. Seperti contoh arak mana dia? Warna putih. Putih tu bukan Allah Ta'ala. Ada satu tariqah, satu tariqah. Tariqah. Satu tariqah, dia kena meratik pukul 12 ke atas. Itu dia punya waktu yang kena amalan dia. Mungkin belah KL ni tak ada. Belah kau kapung banyak. Ni bukan ayah peng tu bukan. Ayah peng dia tak ada meratik. Ni terikat. Terikat dia pukul 12 kena amal. Tengah malam. Apabila dia meratik ni, dia meratik, dia Tok Guru dia kata, Syekh terikat dia kata, kalaulah datangnya warna putih, benda yang berwarna putih, itulah dia Tuhan. Dia datang dah turun. Tuhan turun tempat kita meratik. Maka kita tolak. Kita yang ada imam ini tolak kerana Allah Ta'ala mukhalafah. Tak serupa dengan Arab. Bukan Allah Ta'ala ni tak serupa dengan zat saja. Zat. Bukan sifat dia saja. Zat Allah, sifat Allah tak serupa dengan jirim. Dan tak serupa dengan Arab. Putih. Nampak putih. Dia boleh nampak putih. Kalau turun dia kata putih, teruskan meratik. Itu tanda Allah Ta'ala turun dah. Bahaya tu. Dia tak kenal Tuhan. Maka nak tak kenal Tuhan, mana boleh buat ibadat. Ni bahaya. Kuning, putih, kuning, gerak. Gerak pada apa? Gerak pada jirim. Tu sifat. Gerak pada jirim tu Allah bersalahan. Gerak pada jirim. Dian pada jirim. Rasa, bau. Bau tidak boleh asing dengan jirim. Ni semua arak. Bau. Suara. Kita dengar suara. Suara pun bukan Tuhan. Allah Ta'ala tak serupa dengan arak. Suara ini termasuk arak. Kerana arak ni dia ada besar pendetilan arak ni. Arak ni luah. Nanti akan datang kita detailkan. Arak ni dia merujuk tempat, dia merujuk saiz. Tu arak. Dia merujuk apa nama ni, ada lebih kurang 5 ke 6 dia punya kategori arak, termasuk arak. Arak ni di luar sifat ni. Saiz, perbuatan pun gerak dia. Tu perbuatan tu dia masuk arak. Kategori arak. Warna, keadaan pun arak, warna pun arak, perbuatan pun arak. Saiz pun arak. Tempat pun arak. Masa pun arak. Apa lagi? Kategori pun arak. Kategori juzuk. Juz'un arak. Juzuk tu pun dipanggil arak. Ruh. Apa lagi? Tulan. Ni juzuk ni. Telinga, hidung. Tu semua arak. Semua bukan Tuhan. Yadullahu fawqa aydihim. Temulah. Baik. Tidak akan datang kita detailkan pembahagian arak. Dia dah cerita semua ni. Cuma kita kategorikan. Dia cerita semua, tak cerita semua. Muda, ni merujuk pada hal, keadaan. Panas, sejuk, muda, tua, sifat baru. Semua sifat baru ni. Dia panggil arak. Dan lain-lainnya. Lain-lainnya tu, Tok Guru kata, sebut sendirilah, aku tak larat dah. Tu. Tanya Tok Guru, lain-lainnya apa dia? Sebut sendiri, aku tak larat dah. Banyak dah aku buat. Tak juga Tok Guru. Dan lain-lainnya. Lain tu, dia tolong juga. Daripada tiap-tiap sifat a'rad. Jamak daripada a'radun. A'rad. Banyak lagi. Dan bukan ia Allah ada pihak 6. Wallahu alam. Akan datang. Pihak 6 ni, Allah Ta'ala tak berpihak. Pihak ni termasuk dalam a'rad. Termasuk dalam tempat. Termasuk dalam makanun. Termasuk dalam makan, tempat. Allah tidak berpihak, pihak 6. Berjihah. Kiri, kanan, belakang, depan, atas, bawah. Tu 6. Allah bukan berada dalam. Tak. Allah bukan duduk dalam Kaabah, dalam hati. Bukan. Allah berada di mana-mana. Mukhalafah. Allah berada dalam hati. Zikir dalam hati ni. Nak ingat Allah Ta'ala dalam hati. Bagi Allah duduk dalam hati.
Tu jenis sesat semua tu. Jenis tak kenal Allah tu. Allah duduk dalam hati, sebab tu aku zikir. Hebat dia rasa dia boleh ingat Allah. Aku tanya Allah duduk kat mana? Hati dah ingat. Dan ayat Quran Allah hampir sesiapa berdoa hampir dia dengan Allah seperti leher dengan seperti pisau diletakkan di leher. Banyak versi hadis tu. Dekatnya nak cerita dia dengan Allah. Siapa yang berdoa? Hampirnya dia dengan Allah. Hampir tu hampir ni sebuah apa? Hampir tu ditafsirkan ulama hampirnya rahmat Allah, hampirnya permohonan Allah, hampirnya qabul Allah, hampirnya rahmat Allah. Tu hampir, bukan hampir jirin. Tu semuanya untuk menolak dakyah yang mengatakan Allah ni menyerupakan Allah dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan arak, menyerupakan Allah dengan jirim. Wallahu a'lam.